Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid-murid. Okey, cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan masih lagi tajuk penyerapan. Okey, masih lagi tajuk penyerapan. Minggu lepas kita dah belajar objek yang menyerap air dan objek yang tidak menyerap air. Okey. Jadi hari ini kita akan pergi ke tajuk seterusnya, iaitu kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap air. Okey, apakah kepentingan dia kepada kita? Okey, awak boleh rujuk muka surat 76 ya. Muka surat 76. Kita nak tengok apakah kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap. Okey, apakah kepentingan dia kepada kita lah, kepada manusia. Okey, kita lihat contoh. Okey, kita lihat muka surat 78. Okey, muka surat 78. Kat situ ada situasi. Awak boleh lihat ya, buku teks muka surat 78. Kat situ dia ada tulis apakah kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air. Apakah kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air? Apakah kegunaan dia? Okey, apakah kegunaan dia? Okey, dekat situ dia bagi contoh tum besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Okey, tum besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Okey. Objek tum besi itu ia tidak menyerap air. Jadi kita dapat simpan air. Okey. Kalau tum besi itu menyerap air, jadi air itu tak dapat kita simpan, dia akan keluar lah. Okey, sama juga dengan payung plastik. Okey, tahu payung plastik? Okey, payung plastik ni menghalang diri kita daripada terkena air hujan. Okey. Okey, so, cikgu rasa semua ada payung kan? Okey, cikgu rasa semua ada payung dan pernah guna payung. Okey, pernah guna payung. Okey, satu lagi, kasut getah. Okey, kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Okey, daripada basah. Okey, contoh yang biasa kita guna ialah tapak kasut. Kasut sekolah. Okey, kasut sekolah kita lah, awak semualah. Okey, kalau awak pijak air, tapak kaki awak tu tidak basah. Sebab getah ni dia tidak menyerap air ya. Getah ni dia tidak menyerap air. Okey, satu lagi contoh bahan yang tidak menyerap air adalah cermin kereta. Cermin. Okey. Cermin ni banyak kegunaan dia dah. Cermin ni contohnya cermin kereta pun ada. Cermin kereta ni banyak ya. Cermin depan, cermin belakang, kiri, kanan ya. Semua itu tidak menyerap air. Okey. Sama juga dengan cawan ya. Cawan ya, dia buat daripada kaca ya. Contohnya cawan daripada kaca, dia pun tidak menyerap air ya. Tapi kalau cawan kertas, cawan kertas pernah guna. Biasa cawan kertas ni kalau kita ada majlis ya, kita guna cawan kertas atau pinggan kertas, itu biasanya dia menyerap air ya. Maksudnya cawan tu tidak boleh kita letakkan air terlalu lama ya, nanti dia akan lama-lama dia akan jadi lembik ya, jadi lembik. Okey. Okey, jadi apa yang boleh kita simpulkan ialah objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air ni penting dalam hidup kita ya. Penting dalam hidup kita. Okey, objek yang menyerap air.
Okey, objek yang menyerap air ni, apa kegunaan dia? Okey, objek yang menyerap air ni contohnya kain dia. Apa kegunaan jenis kain ni? Okey, biasanya jenis kain ni kita buat mop ya. Kita buat mop. Okey, mop tu daripada kain atau benang. Okey, yang disimpulkan jadi tebal ya. Jadi kita gunakan dia sebagai mop. Okey, satu lagi kita punya baju kita lah. Baju kita ni kalau kita buat daripada kain, peluh akan menyerap ya. Kalau kita pakai baju yang tidak menyerap peluh, jadi apa yang berlaku pada kita? Okey, apa yang berlaku pada kita? Peluh tu tidak, baju kita akan berasa panas ya. Kita akan berasa panas. Okey. Okey, satu lagi kapas. Okey, kapas ya. Okey, kapas ni contohnya kalau awak luka. Kalau awak luka, kita ambil kapas, kita lap darah kita tu. Jadi kapas ni dia dapat menyerap kita punya darah kita lah. Okey, darah kita. Itu sebab itulah dia ada penting objek yang bahan-bahan ni ada ataupun objek yang boleh menyerap air ni. Okey, sama juga dengan tuala ya, tuala mestilah menyerap. Lepas mandi kita mestilah guna tuala ya. Tuala ni dapat menyerap air ya daripada badan-badan kita lah. Takkan kita nak lap dengan plastik ya. Plastik ni tidak menyerap air. Jadi kita guna tuala ya, tuala. Okey. Okey, awak boleh rujuk muka surat 76 ya, muka surat 76 buku teks ya. Okey, ada lagi muka surat 77 ni. Bagaimana Amram mengelap peluh? Bagaimana? Jadi biasanya kita guna tisu ya, ataupun kita guna sapu tangan ya untuk lap peluh. Okey. Sama juga dengan ibu mengeringkan jak. Ibu mengeringkan jak ni biasanya kain, lebihan kain lah, ataupun apa tu dekat dengan dapur tu kita boleh guna tisu dapur. Okey, tisu dapur, boleh guna tisu dapur. Semua tu sebab itulah kalau dekat dapur ni dia ada tisu dapur, ada kain-kain dia supaya senang kita nak lap pinggan ke, nak lap tangan ke, sebab dia semua tu bahaya menyerap air. Okey. Jadi sekali lagi apa yang dapat cikgu simpulkan kat sini, objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air ni penting dalam kehidupan kita, sebab kita guna dia tu sebab kita guna benda-benda ni setiap hari. Okey, cikgu rasa itu sahaja penerangan cikgu untuk hari ini. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh PM cikgu. Okey, boleh mesej cikgu, tak ada masalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.